Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah. Kita diberi kesempatan untuk meneruskan hidup dalam suasana yang sukar ini. Syukur sangat kerana bagi kita yang tak pernah ataupun tidak lagi diduga oleh Allah dengan penyakit COVID ni, kita bersyukur kepada Allah, dan bagi yang telah melalui zaman sukar, rasa sakit, derita bagaimana penyakit COVID ini, pun syukur Alhamdulillah kerana Allah telah memberi peluang lagi untuk kita bernafas, hidup dan meneruskan ibadat kita. Okey, saya membuat rakaman ini untuk memberi sedikit tazkirah ataupun berkongsi rasa, berkongsi ilmu dengan tuan-tuan. Saya mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan yang menonton dalam apa bentuk channel sekalipun. Saya juga mohon kepada tuan-tuan agar dapat subscribe, like dan share ilmu ini andainya ada memberi faedah kepada tuan-tuan. Okey, untuk hari ini, untuk kali ini kita akan bincangkan, kita akan bacakan satu hadis yang saya petik daripada kitab Riyadhatus Shalihin yang jilid yang pertama dalam terbitan JAKIM. Hadis adalah hadis yang nombor yang ke-26 dalam kitab tersebut. Hadis berbunyi daripada Abi Malik Al-Haris bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhu syatrul iman walhamdulillah tamlaul mizan wa subhanallah walhamdulillah tamlaani au tamlau ma bainas samawati wal ard, wassalatun nur wassadaqatul burhan wassabrud diya wa qur'anul hujjatu laka au alaika kul nas ya'zuru fabai'un nafsahu famu'tikuha au muwikuha. Hadis riwayat rawahu Muslim. Dalam hadis ini dia menceritakan beberapa tuntutan yang boleh kita ambil, yang boleh kita lakukan dalam masa kehidupan kita. Apa dia yang hendak disebut dalam beberapa perkara itu, kita akan tengok seterusnya. Jangan ke mana-mana, teruskan. Kita pergi ke slide yang kedua. Dalam hadis tersebut menyebut daripada Abu Malik Al-Haris bin Asim Asy'ari radhiyallahu an, katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Bersuci itu separuh daripada iman. Ucapan Alhamdulillah memenuhi neraca. Subhanallah dan Alhamdulillah, kedua-dua zikir tersebut memenuhi antara langit dan bumi. Sembahyang adalah cahaya, sedekah pula adalah bukti iman, sabar sebagai sinaran, Al-Quran sebagai bukti untukmu, penolong jika kita dapat baca Quran, dia adalah penolong bagi kita dan ke atas diri kita juga. Maksudnya kalaulah kita dapat membaca Al-Quran, dia bagus, dan kalau kita tak dapat, dia akan merosakkan diri kita. Dan setiap manusia itu kenalah berpagi-pagi ni, maksudnya manusia ini kenalah berusaha bersungguh-sungguh untuk menjual diri dia, untuk membaiki diri dia. Kerana apa kita sebut dia sebagai menjual diri? Menjual diri ni sebab kita ini diberi oleh Allah peluang untuk hidup. Maka kita kalau urus niaga, kita kena bayar harga yang telah kita terima, kesihatan dan nikmat dan sebagainya yang kita terima, untuk kita membebaskan diri kita, untuk kita mendapat syurga Allah, iaitu membebaskan diri daripada azab, ataupun kita mengelakkan diri daripada melakukan maksiat. Sebab maksiat itu adalah membinasakan diri kita. Kalau kita tengok hadis yang panjang ini, kita boleh ringkaskan beberapa perkara yang menarik yang boleh kita faham. Sebab kalau kita tengok dalam konteks yang berterabur macam tu, kita tak dapat faham. Jadi saya telah ringkaskan dekat sini apa perkara yang nak disebut dalam hadis tersebut. Dalam tafsiran dia tu, antaranya adalah bersuci. Bersuci ini adalah penting. Penting dalam kehidupan kita, dalam ibadat kita. Kemudian yang kedua yang nak disebut dalam itu adalah
zikir yang disebut dalam tu adalah subhanallah walhamdulillah. Kedua-dua ini akan memenuhi timbangan kita di hari akhirat nanti. Selain itu, yang ketiga adalah sembahyang adalah cahaya. Yang keempat, sedekah pula adalah bukti iman kita kepada Allah. Kemudian yang seterusnya, sabar sebagai satu sinaran. Dalam kehidupan kena sabar. Sabar itu banyak peringkat, banyak jenis dan sebagainya. Kemudian kita kena membaca Al-Quran sebab Al-Quran ini dia sebagai penolong diri kita di akhirat. Banyak ibadat yang kita kena buat. Antara ibadat dia adalah membaca Al-Quran, mentadabbur, memahamkan dan melaksanakan dalam kehidupan kita. Seterusnya, manusia ini kenalah menjadikan diri dia dapat membayar sesuatu harga kepada Allah untuk menjauhi diri dia daripada diazab di api neraka dan secara tak langsung sekaligus dapatlah kita syurga Allah. Jadi untuk sampai di sini saya akan jelaskan yang lebih detail selepas ini. Jangan lupa terus menonton, terus subscribe, terus bersama dengan saya selepas ini dalam slide yang berikutnya.